أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya, zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan seterusnya dengan berkat syukur itu Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain kepada kita. Dan pada malam ini insya-Allah kuliah Masjid Abidin akan meneruskan pengajian kitab Al-Hikam dalam menghuraikan kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-194, yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, man abbara min bisati ihsanihi asmatathul isaa'ah wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa'a. Siapa yang mengajar kerana memandang kebaikan dirinya, maka ia akan diam jika ia berbuat salah, yakni dosa. Dan sesiapa yang mengajar dengan pengertian kebaikan Allah baginya, yakni padanya, maka ia tidak akan diam bila ia berbuat salah, yakni berbuat dosa. Menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-194 ini, Syekh Ibn Atha nak memberitahu dua keadaan orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang baik kepada orang lain ataupun menjelaskan hal-hal kebaikan kepada orang lain. Yang pertama sekali yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kerana dia dapat buat kebaikan itu dan dia rasa dia dapat melakukan kebaikan itu. Dan dia mengajak orang supaya buat baik, mengajarkan orang, menyuruh orang supaya buat baik kerana dia telah berjaya membuat kebaikan itu. Yakni dia merasakan bahawa dia sudah buat baik, dia yang buat. Dia yang melakukan kebaikan.
Yakni kebaikan itu dirasakan itu adalah usaha dia, ikhtiar dia, pilihan dia. Lalu dalam masa yang sama dia menjelaskan, mengajarkan, mengajak orang supaya buat baik. Jadi yang semacam ini, kata Syekh Ibn Atta', apabila dia tidak dapat melakukan kebaikan itu atau melakukan perkara yang sebaliknya, yakni melakukan perkara yang buruk, maka dia tidak berani lagi untuk mengajak orang supaya melakukannya. Dia akan mendiamkan diri. Baik, seseorang yang dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan seperti contoh yang mudah kita ambil, dia dapat bertahajud, dia dapat puasa sunat, tapi dia ni, orang ini berada pada satu kedudukan, dia lakukan itu memang kerana Allah, lillah, bukan riak. Tetapi martabatnya itu belum mencapai kepada martabat billah. Lillah ni dia buat kerana Allah Ta'ala, tapi dia rasa itu adalah usaha dia. Sekalipun dalam keyakinan dia tetap ada i'tiqad bahawa segala kebaikan dan keburukan itu adalah dengan ketentuan Allah. Dia ada i'tiqad tu. Tapi tahap jiwa dia tu, tahapan kejiwaan dia tu, sekalipun dia yakin bahawa segala kebaikan dan keburukan itu adalah dengan takdir Allah, berlaku dengan kudrat dan iradat Allah, tapi jiwanya itu belum sampai ke tahap menghayati benda itu. Ada dalam keyakinannya, tapi tidak ada dalam perasaannya. Dalam perasaannya, dialah yang mengusahakan sehingga dapat melakukan kebaikan itu. Tapi dia tidaklah kata bahawa dia yang melakukan kebaikan itu secara mutlak. Kalau dia kata gitu, i'tiqad dia dah rosak. Itu sudah menjadi i'tiqad qadariyah. Bahawa dia yang melakukan semata-mata dia, autonomi. Tak berkait lagi dah dengan takdir Allah. Tak berkait lagi dah dengan kudrat dan iradat Allah. Cuma Allah Ta'ala beri, ciptakan kudrat pada dia, lepas tu dibiarkan secara autonomi melakukan apa saja. Ini bukan pegangan Ahlus Sunnah. Ini pegangan golongan Qadariyah. Innahum majusu hazil ummah. Di dalam riwayat Abi Daud, bahawa mereka ini seumpama golongan majusi dalam kalangan umat Islam ini. Yang ini diumpamakan orang yang seperti ini ni seumpama orang majusi. Seumpama itu. Dari aspek seolahnya menduakan Tuhan. Allah Ta'ala Maha Kuasa satu, dia juga Maha Kuasa juga. Bukan Maha Kuasa, berkuasa juga. Kuasa yang tidak dibatasi. Mutlak, dengan arti independen. Autonomi. Tak berkait dah dengan takdir Allah. Tak berkait dengan kudrat iradat Allah. Ini bukan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan. Sekarang, orang ini tidak seperti itu. Dia tetap ada i'tiqad tu. I'tiqad bahawa segala kejadian itu, baik buruknya itu tetap tertakluk dengan takdir Allah. Tertakluk dengan kudrat iradat Allah. Ada dalam keyakinan dia. Tetapi sekarang ada dalam keyakinan tapi tidak ada dalam perasaan. Apa bezanya? Kalau orang tanya, perbuatan ini perbuatan siapa? Tetap dia akan jawab takdir Allah. Baik buruk terikat dengan takdir Allah, berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah bila orang tanya. Tapi dari segi penghayatan perasaan tergelang waktu tu. Dia rasa dia. Beza situlah. Dia rasa dia yang melakukan itu. Inilah yang dikatakan jiwa yang ghaflah, lupa. Bukan dia tak ada i'tiqad tu, ada. Kalau tak ada, iman dia rosak. Sekarang ada i'tiqad tu, tapi ghaflah. Kalau umpama komputer kau, program itu ada, tapi tak pasang switch. Tidak tubik gambar. Tak jalan bandingannya. Jadi sekarang dia rasa dia. Maka orang macam ini, kata Syekh Ibn Atta', apabila dia dapat buat baik,
dia rasa senang untuk dia mengajarkan orang, dia ajar orang, dia ajar kebaikan yang dia sudah buat tu, yang dia sudah dan boleh buat tadi tu, dia ajar orang, dia suruh orang. Tapi bila dia tak dapat melakukannya atau melakukan perkara yang sebaliknya, dia tak rasa terhalang. Tak berapa nak khabar dah, tak berapa nak cerita dah. Contohnya dia seseorang tu dia dapat melaksanakan, contoh tadilah, dia dapat melaksanakan qiyamul lail, dapat melaksanakan solat sunat rawatib dan sebagainya lah. Selain daripada fardu-fardu tu, dia dapat buat yang tadi tu. Jadi pada waktu dia dapat melaksanakannya tu, maka dia boleh ajar orang, menyeru orang, ajar orang supaya buat sama. Tapi pada waktu-waktu tertentu, barangkali dia menghadapi sedikit kelemahan semangat dia tu sehingga tak dapat berqiyamul lail, tidak dapat berpuasa sunat, tak dapat melakukan kebaikan, tidak ajar orang tu. Atau berlaku sebaliknya. Baik, berlaku sebaliknya macam mana? Dia bercakap benar, cakap lurus, cakap betul, tak tipu orang. Baik, pada waktu itu dia akan ajar orang tentang baiknya bercakap benar ni, dan dia ajar orang supaya bercakap benar, jangan menipu. Tapi tiba-tiba satu ketika dia pula menipu. dia terlibat dengan penipuan ni. Dia rasa malu ke diri nak cerita. Ini kata Syekh Ibn Atta adalah kedudukan orang yang pertama tadi tu, iaitu orang yang dia ni bila dia dapat buat baik, maka dia senang untuk mengajarkannya dan mengajak orang supaya melakukannya. Tapi bila dia melakukan keburukan, maka keburukan yang dilakukannya itu mendiamkan dia sehingga dia tak ajak orang. Dia rasa macam malu mata. Dia rasa malu mata. Baik. Yang ini ni dari satu segi bukan benda buruk, baik. Sebab apa? Dia selaras dengan firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu kata apa yang kamu tak buat? Jadi orang jenis gini ni, orang yang pertama tadi tu, iaitu dia ni bila dia tak buat, dia tak sedap nak kata. Tak sedap nak ajak orang, tak sedap nak khabar sebab dia dah nak buat. Jadi dari satu sisi baik, bukan tak baik benda ni. Tapi dari segi martabat kerohanian, ehwal kerohanian, dia berada pada satu kedudukan yang kurang baik berbanding dengan keadaan yang lain. Yang lain itu yang macam mana? Yang kedua ni, iaitu golongan yang kedua ni, orang yang melakukan kebaikan, dia rasa bahawa kebaikan yang dia lakukan itu adalah gerak daripada Allah, kurnia Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Jadi i'tiqad yang ada dalam hati dia tu timbul dalam rasa hati dia, hadir dalam hati dia tu. Hak pertama tadi tu ada i'tiqad tu tapi tergelang. Tergelang hak tu yang timbul diri dia. Sehingga dia rasa dia yang mengusahakannya. Tapi bila ditanya perbuatan baikmu ni macam mana? Mu sendiri semata-mata atas dirimu? Tak. Ditakdirkan oleh Allah, dihidayatkan Allah, berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Berarti ada keyakinan tu. Tapi keyakinan tu terpadam ataupun tenggelam. Timbul aku yang mengusahakannya, aku yang melakukannya. Ini hati yang ghaflah, yang tidak hadir. Bukan tak ada i'tiqad, tapi tidak hadir, tak mari dalam hati. Maka kedudukannya macam tadi. Adapun yang kedua ni apa yang menjadi pegangan tadi itu, bahawa semuanya ini berlaku dengan takdir Allah, gerak dari Allah, hidayah Allah, taufik Allah, kurnia Allah, berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Keyakinan tadi itu timbul dalam ingatan dia, mari dalam hadir dalam hati perasaan dia tu, mari dalam ingatan dan perasaan hatinya. Orang ni jenis yang kedua ni dia tetap akan mengajak orang, mengajarkan dan mengajak orang buat baik, sekalipun dia sendiri tak boleh nak buat.
Sekalipun dia sendiri tak nak buat. Mungkin satu ketika dia buat, dia ajak orang supaya buat baik. Tapi satu tahap mungkin dia terhalang. Atau semangatnya mungkin melemah dan sebagainya. Tapi dia tetap menyebut hal-hal baik tu. Dan mengajak orang supaya buat baik tu. Kenapa? Kerana dia tahu atas diri aku ni semata-mata hidayah Allah, kurnia Allah. Bila aku dapat hidayah, dapatlah aku buat. Tapi bila ditarik atau dikurangi hidayah, lemah semangat aku nak buat, dia sedar. Hak pertama tu dia rasa dia je. Bila dia lemah kau, dia malu ke diri lah. Malu ke diri. Hak kedua ni, dia pandang, memang gerak darimu ya Allah. Maka ketika aku dapat buat pun, aku ajak orang buat baik ni. Ketika aku tak dapat buat pun, aku tetap ajak orang. Kerana aku tahu tu gerak darimu ya Allah. Guna hidayahmu. Ini yang kedua ni. Yang kedua ini, dari segi alam kerohaniannya, dari segi tasawufnya adalah lebih baik. Lebih murni. Tapi dua-dua tu baik belaka. Baik belaka dari segi, kalau pertama tu baik dari segi mana? Dari segi dia buat kerana Allah Ta'ala, dia buat kebaikan kerana Allah Ta'ala, tapi bila dia tak dapat buat, dia malu ke diri. Maka selalah. Maka tindakan dia itu selaras dengan firman Allah. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Celaan Allah kepada orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tak buat. Dia kata tapi dia tak buat. Jadi yang ini bila dengar yang tu dia malu. Bila dia tak nak buat, dia rasa malu nak khabar. Malu nak cerita. Kenapa? Kerana cercaan tadi tu. Kenapa kamu kata apa benda yang mu tak boleh nak buat? Mu tak boleh nak buat. Mu duk cakap, mu duk kata. Jadi dia malu atas cercaan tu. Jadi bila dia tak nak buat, mulutnya bisu sekejap. Dia tak mengajak, tak mengajarkan, tak mendorong mengajak orang. Kerana dia sedar dia tak nak buat agak. Tapi bila dia boleh buat, dia mula ajak orang. Dia suruh orang. Ini yang pertama. Baik dari aspek tu. Cuma kedua tadi tu, dari segi tasawufnya, dari segi makrifatnya itu lebih kukuh dan lebih dalam. Baik, itu yang nak dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta'. Cuma ada setengah lagi. Hak ni hak tak masuk senarai ni. Ada sel lagi ni. Tapi tak masuk dua ni. Tak masuk dalam senarai ni. Iaitu orang yang dia suruh orang buat baik, dia memang tak buat langsung. Tak ada, tapi tak ada lah gini ni. Tak ada ni. Tapi memang itu trend. Dia suruh orang je buat baik. Dia sendiri terbalik. Hak tu selagi tu dia tak ada ni, tak ada kehadiran ni, tak masuk senarai ni. Yang saya masukkan tu orang yang tidak ada makrifat ni. Maksudnya dia sendiri tak ada keinginan nak buat baik. Tak ada keinginan. Tapi bak suruh orang nombor satu. Bak suruh orang. Tapi dia sendiri tak ada keinginan tu. Apatah lagi kefahaman makrifat ni, tak ada. Jadi kebaikannya tu untuk orang je lah, untuk dia. Atas diri sendiri tak ada kemauan nak buat. Dan tidak ada kefahaman ini. Tu tak masuk senarai tu. Yang masuk senarai ni golongan pertama tu orang yang beramal lillah, kerana Allah Ta'ala. Tapi kerana Allah Ta'ala, cuma dia ni pandang diri dia. Pandang dari segi perasaan dia tu, dia rasa dia yang mengusahakan kebaikan. Tapi bila dia tak dapat buat kebaikan, dia rasa malu nak khabar, malu nak ajak, malu nak sebut tentang perkara itu. Kerana dia pandang bahawa dia yang melakukannya. Tapi bukan menjadi keyakinan dia. Kalau jadi keyakinan dia, tak adalah. Dia akan rosaklah itikad dia tu, dia akan jadi qadariyah. Sekarang dia tetap keyakinannya betul. Bahawa baik buruk itu takdir Allah. Segala perbuatan sama ada taat ke maksiat ke, hakikat sebenarnya itu berlaku dengan kehendak Allah. Berlaku dengan kekuasaan Allah, dengan takdir Allah. Dah nak lagi itu keyakinan dah tu. Cuma orang yang pertama tadi tu dia lupa hak tu, bahagian tu dia lupa, sehingga dia rasa dialah yang melakukan kebaikan tu. Tapi i'tikad tu tetap ada dalam hati dia. Tapi disebabkan kerana i'tikad tu ghaflah, jiwanya ghaflah, jadi i'tikad tu tak timbul dalam hati dia. Lalu dia rasa dialah yang merasa demikian itulah, bila dia tak dapat buat baik, dia malu ke diri nak khabar. Nak ajak orang, marilah kita sama-sama mari sejid. Dia tak nak mari, malu nak khabar. Malu kau nak khabar. Sebab dia rasa dia tak nak buat.
Yang kedua ni, dia pandang semua itu adalah hidayat Allah, kurnia Allah, taufik hidayat Allah, berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah, takdir Allah. Jadi bukan saja ada dalam keyakinan dia, tapi timbul dalam perasaan dia, hadir dalam hati dia. Jadi jenis ni dia boleh buat kebaikan tu ke, tak boleh buat ke, dia tak kisah. Dia tetap ajak orang buat baik. Dia tetap menyuruh orang supaya buat baik. Kan dia tahu dapat buat, tak dapat buat, itu gerak daripada Allah, kurnia Allah. Masing-masing lah. Kita suruh orang buat baik. Kalau ada kurnia Allah Ta'ala pada kita ni, dapat kita buat. Kalau dapat pada orang lain pula dapat buat. Tapi menyuruh orang buat baik, tetap dilakukan. Yang kedua ni, lebih kukuh. Ada pun hak yang selagi tadi tu, hak saya kata tak masuk senarai tadi tu, dia tak ada buah-buah ni. Keinginan buat baik pun tak ada. Kefahaman makrifat ni pun tak ada. Kerja dia, suruh buat baik, dan kadang dia sendiri pun tak pandang situ. Itu tak masuk senarai ni. Baik, sesiapa yang memberi nasihat tentang kebaikan dengan pengertian kerana ia merasa sudah baik. Dia beri nasihat ke orang supaya buat baik. Dalam keadaan dia rasa dia sudah boleh buat baik tu. Dia rasa gitu. Tapi dalam i'tikad dia, tetap i'tikad tu betul lah. Bahawa aku dapat buat baik pun dengan takdir Allah. Berlaku dengan kehendak dia dan kekuasaannya. I'tikad biar betul. Kalau i'tikad tak betul, tu pun tak masuk senarai juga tu. Dah jadi qadariyah. Maka bila sesuatu saat ia tergelincir dalam dosa. Orang jenis hak ni bila dia nasihat orang buat baik kerana dia rasa dia sudah dapat buat kebaikan tu, tiba-tiba satu ketika dia tergelincir dalam melakukan kesalahan. Apa yang dia nasihat orang tadi tu, dia tak dapat lakukan atau dilakukan sebaliknya. Maka akan merasa malu untuk memberi nasihat. Ia merasa malu dah nasihat orang. Aku pun rasa dah nak buat. Malu. Sebab dia rasa dia dah nak buat dah. Jadi yang ini sebenarnya bukanlah benda buruk. Baik benda ni. Bukanlah baik. Tapi dari segi makrifat ada yang lebih kukuh daripada itu. Atau mengajar orang lain. Ia rasa malu dah. Sebab dia rasa dia tak dapat nak buat dah. Dia dah nak buat. Jadi kenapa jadi macam ni? Sebab jiwa dia tu, tahap kearifan hati dia tu, iaitu dia buat tu tetap kerana Allah Ta'ala lah, tapi dia merasa diri dia. Dia lupa kepada hakikat, bukan lupa hatinya ghaflah. Bukan tak ada keyakinan tu, tapi lupa. Lupa hakikat bahawa segala baik buruk tu datang daripada Allah. Bukan tak ada dalam keyakinan. Tapi tak mari, dah hadir. Jadi tasawuf ni sebenarnya tasawuf ni adalah nak menghadirkan hakikat tauhid yang kita belajar dalam Usuluddin itu. Itu sebenarnya tasawuf. Nak menghadirkan hakikat-hakikat tauhid yang kita belajar dalam Usuluddin itu. Dan itu bukan martabat yang tinggi. Bukan martabat aulia, tapi soleh, baik. Kalau tak ada kehadiran hati itu, dia mari nyakit tadilah. Kadang-kadang dia timbul ujub. Aku baik dah, aku buat baik. Rasa bangga aku baik daripada orang lain. Mari ujub. Kemudian bila keadaan ini timbul lagi, dia mula timbul perendah orang pula. Pandang rendah ke orang, pandang remeh ke orang. Orang lain serba tak erti, orang lain serba bodoh, orang lain serba jahil, orang lain serba jahat. Ini mari. Ini adalah kerana tasawuf itu tidak terserap di dalam hati. Jadi hak gini ni bukan taraf aulia, ni taraf biasa je ni. Hadir hati pasien ni taraf biasa, taraf kita yang kena ada. Kalau ada tu yang mari nyakit tu, mari ujub, mari takabur. Mari perendah ke orang, pandang hina ke orang, mari buruk sangka ke orang. Macam-macam, mari deki ke orang, yang mari punca kena hati dah hadir lah. Adapun yang dikatakan kehadiran hati ini, dia banyak martabat.
Martabat yang tinggi yang membawa kepada makrifat, yang membawa kepada fana, barulah itu martabat aulia. Kita ni martabat, mudah-mudahan jadi orang soleh sudahlah. Orang soleh je. Tak ada tu jadi toleh kita ni. Jadi toleh. Jangan jadi koleh sudahlah. Koleh. Toleh. Toleh ni lawan soleh lah. Tak ada tu, dia mari nyakit. Hati tak mari tu, dia mari nyakit. Nyakit ujub, takabur. Mari riak. Kisnya hati tidak hadir terhadap hakikat tauhid tu. Jadi hadir hati ni sebenarnya asah je. Asah je. Bukan makam aulia, makam orang soleh. Itu kita harap kita jadi gitu pun alhamdulillah dah. Tapi kalau dikukuh lagi, macam saya kata dia, kehadiran hati dia banyak martabat. Bila tinggi lagi, itulah martabat aulia yang dinamakan dengan istilah yang berbagai-bagai. Ini banyak tahap. Bila tak ada tu, dia mari menjaga. Inilah yang dikatakan oleh Abu Hasan Syazili. Man lam yataghalghal fi ilmina hadha mata wa huwa musirrun 'alal kaba'ir. Ini kata maksud Abu Hasan Syazili. Sesiapa yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami ni, dia mati dalam keadaan dia tak sedar. Dia berlarutang dalam dosa besar. Kerana tersimpan dalam hati penyakit-penyakit buruk tadi tu. Sebab apa dia mari? Kerana hati tidak hadir. Tidak ingat. Tidak hadir. Dia marilah. Bila hati kita tidak hadir, bahawa rezeki masing-masing sudah ditetapkan Allah. Tak mari waktu tu. Bila tengok orang boleh banyak, kita mari hasad rezeki lah. Mari hasad rezeki. Bila tak mari bahawa semuanya sudah diatur oleh Allah, ditakdir oleh Allah, dibahagikan oleh Allah, masing-masing sudah dapat banyak ni. Tak mari waktu tu. Tengok orang boleh banyak, kali nak walek lalu, mari hasad rezeki. Bila hasad rezeki, mari nak khianat. Mari nak buat kerja uduh-uduh pula. Tu penyakit dia. Itu kata Abu Hasan Syazili. Man lam yataghalghal, orang yang tidak berkecimpung dalam ilmu kami ni, mata wa huwa musirrun 'alal kaba'ir. Dia mati dalam keadaan tidak sedar bahawa rupanya dia berlarutang berada dalam keadaan dosa besar. Jadi hadir hati ni bukanlah benda yang tinggi-tinggi. Itu basic kepada tasawuf. Asas tasawuf. Dan penghayatan kita sehari-hari ini. Tak ada tu, ni mari nyakit tu. Kita hadir hakikat sebenarnya bahawa segala kebaikan yang kita buat ni adalah taufik Allah, hidayat Allah, hadir. Tak ada benda tu, tak mari benda tu dalam hati, yang mari akulah. Aku tu jadi ujub. Aku segala-galanya. Dan kita tak sedar. Kita sendiri orang tak sedar. Tapi orang dengar kita cakap, orang sedar lalu. Mu ni cakap lebih dari orang. Orang lain serba bodoh. Serba tak erti. Kita tak sedar. Ini penyakit dia. Dan demikianlah hal-hal lain. Jadi hadir hati ni adalah asas tasawuf. Kerana tasawuf itu adalah intipati dia hadir hati, hidup. Hadir hati, hadir apa? Hadir terhadap hakikat-hakikat tauhid tadi tu. Yang kita mengajar, yang kita belajar dalam Usuluddin tu. Allah Ta'ala tu ada. Bila kita ada keyakinan Allah Ta'ala tu ada, dia mengatur segala-galanya, dialah yang maha kekal. Makhluk ini ciptaannya bergantung ke dia, akan binasa. Bila keyakinan tu hadir dalam hati, mari ingat dalam hati, cabut sifat tamak tu. Sifat tamak. Tapi kalau hak ni tak mari, tak ada ni. Tak ada bahawa makhluk ni akan binasa. Allah yang maha kekal. Bukan tak ada dalam keyakinan. Tak mari, tak hadir dalam hati. Ia timbul nyakit tamak. Hak ni tak cukup, hak ni tak cukup. Ia mari sifat tamak lah, sifat kedekut, ia mari belaka. Kenapa? Kerana hilang pandangan tu tak hadir. Itu tasawuf. Nak menghadirkan tauhid-tauhid yang kita belajar dalam Usuluddin itu supaya mari dalam cermin hati kita tu. Itu sebenarnya tasawuf. Kita semayang menghadap kepada Allah, ingat hati kita, hadir hati ingat kepada Allah Ta'ala, bahawa kita beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'.
Dan aku dapat buat ibadat ni gerak daripada dia. Dan sebagainya tu. Aku lakukan ini kerana mengabdikan diri kepadanya. Dan bermacam-macam lagi lah. Kalau tak ada buah-buah macam ni, tak ada hati-hati macam ni, maka hati kita akan hanyut ke lahir lah. Ingat ke lahir lah, dia pergi masuk macam-macam lah. Masuk pasar malam tu lah, pasar malam ni, supermarket tu lah, supermarket ni. Ini masuk belaka. Masuk belaka. Itu hadir hati. Hadir-hadir asah. Asah kepada kita kena ada keyakinan, akidah orang panggil. Amalan, fiqh orang panggil. Hadir hati, tasawuf. Tiga-tiga ni kena jalan sekali. Kena jalan sekali. Tiga tiang ni kena jalan sekali. Bukan dua tiang, ada akidah, ada fiqh. Ini tak ada hadir-hadir, itulah. Ibadah kita akan hanyut tak ke mana. Jiwa kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang buruk, yang mazmumah dan bermacam-macam. Sebenarnya itulah tasawuf. Baik, tetapi bila ia ketika mengajar itu, pandangan semata-mata kurnia rahmat dari Allah. Ini golongan yang kedua ni. Dia mengajar orang buat baik, mengajar orang supaya buat baik. Dalam keadaan dia merasai, hadir dalam keyakinan dia tu. Bukan saja dalam keyakinan, dalam ingatan dan perasaan dia tu. Bahawa semua ini adalah kurnia rahmat Allah. Dapat buat baik ni, sesiapa yang dapat kurnia Allah, dapatlah dia buat baik. Baik, orang yang mengajarkan kebaikan dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan kehadiran hati seperti itu, ingatan dia, kesedaran hati dia ada macam ini, iaitu semua kebaikan ni berlaku dengan kurnia Allah, rahmat Allah, dari Allah kepada makhluknya, maka tidak akan merasa malu kalau pada sesuatu saat ia tergelincir dalam dosa dan kesalahan. Yang ini sekiranya sampai masa dia terjatuh dalam kelalaian, terbuat kesalahan, tapi dia tetap ajak orang buat baik juga. Kerana dia tahu bahawa kalau aku dapat buat kebaikan pun itu rahmat Allah. Tapi bila aku terjatuh pun itu artinya aku sudah ditarik sebagian rahmat oleh Allah pada ketika itu. Jadi pada waktu tu dia tak malu untuk ajak orang buat kebaikan juga. Sebab dia tahu aku dapat buat baik ke, tak dapat buat baik ke, hakikat sebenar dengan rahmat Allah. Jadi dia tetap mengajak orang, menyuruh orang buat kebaikan. Sama ada dia buat kebaikan ke, dia boleh buat ke, atau tak boleh buat. Dia tetap mengajak orang. Kerana dia tahu kebaikan yang dibuat tadi itu adalah dengan rahmat kurnia Allah. Tapi kalau di dalam hati dia tu, yang hadir dalam hati dan ingatan dan perasaan dia tu adalah usaha dia, kekuatan dia ni, dia akan malu nak ajak orang buat baik bila dia tak boleh nak buat. Ataupun dia buat benda yang salah, yang terbalik tu, dia rasa malu ke diri. Itu dua keadaan yang berbeza. Tapi dua-dua ni tetap ada aspek baik masing-masing lah. Hak yang saya kata hak dah baik tadi tu, orang jenis tak malu muka. Tak malu muka. Tak malu muka ke mana? Iaitu dia memang hal-hal kebaikan ni tak ada niat nak buat baik. Tak ada niat, tidak ada keinginan itu. Tapi selalu duk sebut kebaikan, mengajak orang baik, dia sendiri tak ada keinginan. Tak ada kefahaman ini, tak ada keinginan ni. Bahkan kalau dia terjatuh dan melakukan kejahatan pun dia tak rasa apa-apa. Adapun hak tadi ni yang merasa orang yang mengajak orang buat baik dalam keadaan dia ada kesedaran hati dia bahawa semua ini, semua kebaikan ini dengan rahmat kurnia Allah, dia ada asas keyakinan tu hadir dalam hati, dalam ingatan dan perasaan hati dia tu. Orang jenis ni kalau dia tergelincir dalam melakukan kejahatan kesalahan, dia rasa hina diri. Itu beza dia. Dia rasa hina diri. Lalu dia mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, jahatnya aku ni, ya Allah. Bodoh perangai aku. Lemahnya aku, ya Allah. Aku minta hidayah-Mu supaya dapatlah kau buat kebaikan. Ni. Tapi dia ajak orang buat baik, tetap dia ajak. Tapi bila dia terjatuh, dia tak malu untuk mengajak orang buat baik, tapi dia sedar diri dia.
bahawa aku ni sangat hina ya Allah. Adapun hak dah masuk senara tadi tu, tak ada apa-apa je ni. Yang buat jahat udah apa pun, orang tak tahu, asal orang tak tahu sudah. Asal orang tak tahu je. Itu beza dia. Jadi demikianlah. Jadi saya tak dapat nak menyimpulkan sebab huraiannya masih panjang lagi. Oleh kerana sudah sampai jenis syarat ni, kita berhenti setakat ini dulu dan insyaAllah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Mungkin sekali lagi ikut sebelum Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.